Ya, semudahnya kalau boleh saya sebutkan, peruntukan dalam apa yang dikatakan Akta Prevention and Control of Diseases itu, Akta ya pencegahan dan kawalan penyakit-penyakit berjangkit, Akta 342 itu teman ya, dalam artikel 30 itu kalau saya Yes. jelas memberikan kita peruntukan yang sangat luas Yeah. untuk menggunakan segalanya ya, dan NATMA dan MKN telah bertindak. Persoalannya adalah sama ada mereka benar-benar berjaya atau tidak, itu satu yang akan sejarah akan menghukum mereka, dan angka-angka ini jelas menunjukkan bahawa kegagalan itu berlaku, tetapi kegagalan itu berlaku bersebab, dan kita kena fahami apakah sebelum kita memberikan preskripsi, Mai, kalau berjumpa patient, sebelum dibuat Yeah. preskripsi bagi apa pun ubatnya, perlu ada diagnosis, ada differential diagnosis, kena ada apa sebenarnya penyakitnya. Tetapi hal ini, Mai, jelasnya you put the cart before the horse. Ya, kita meletakkan kita sudah berlari sebelum apanya, ya, kita telah melakukan sesuatu yang sebenarnya menunjukkan secara jelas apa niat hati kita apabila membuat pengumuman darurat menggunakan peruntukan perlembagaan 150 itu, sebab saya nak sebutkan macam mana ya, kita menggunakan misail untuk membunuh sesuatu yang mungkin tidak sepadan ya. Sebab apa? Sebab jelasnya peruntukan 34 Akta 434 dah sudah mencukupi. Bahkan kalau kita benar-benar menggunakan dengan baik, apa yang saya perhatikan yang mau disebutkan, saya sebutkan sini perkara yang disebutkan oleh Perdana Menteri itu, untuk menggunakan antara lainnya untuk menggunakan untuk menggunakan swasta dan fasiliti-fasiliti swasta itu, saya memahami kesemua itu tak payah nak sebut, tak tunggu darurat atau dibuat ordinan-ordinan darurat Yeah. untuk menggunakan itu. Sebab saya tahu, dan saya sendiri sudah berbincang dengan beberapa badan tak payah saya sebutkan, bahawa mereka itu bersedia, hospital-hospital swasta bersedia menerima pasien-pasien yang non-COVID, yang berlaku apa yang disediakan sebagai decanting, ya, untuk mengizinkan hospital-hospital awam itu memperkukuhkan lagi fasiliti-fasiliti untuk COVID patient. Jadi tidak ada masalah untuk nak salah menggunakan darurat, nak pulas tangan sektor swasta, tak perlu. Kita gunakan Akta 342 itu saja sudah cukup untuk mendapatkan, dan mereka rasa terpanggil pun. Dan mereka tidak langsung enggan, bahkan pada awal lagi mereka telah mahukan pengembelengan tenaga mereka itu digunakan, termasuklah klinik-klinik GP. Pada yang saya perhatikan, mereka mahu melakukan testing, melakukan juga, dan mereka terlibat juga, ada hospital klinik-klinik yang terlibat dalam konteks tracing dan sebagainya. Jadi jelasnya tidak ada penghujahan, tidak ada hujah lah mudahnya, tidak ada alasan lah, kecuali alasan itu adalah sifatnya ada di sebalik, mudahnya adalah ada ketam di sebalik kayu, udang di sebalik batu, apa saya tak faham. Tetapi apa yang jelasnya, niat itu, nawaitu itu adalah driven by, dipacu oleh kepentingan politik. Jadi itu yang paling malang, kalaulah kita tidak bersedia menerima bahawa dengan peruntukan Akta 342 itu ada semua peruntukan-peruntukan yang lain itu, termasuk akta polisnya dan sebagainya, sudah cukup. Mengapa perlu untuk memohon, mengusulkan kepada YDPA untuk mendapatkan ini? Ya, kita tahu YDPA sedia untuk menerima dan sebagainya, tetapi berpunca daripada politik, kuasa politik yang jelasnya khawatir untuk tidak berdepan dengan apa yang sedang berlaku hari ini, dengan apa yang disaksikan episod-episod mutakhir ini, ya, dengan apa yang terhakisnya sokongan majoriti itu. Itulah rakyat sendiri sudah jelas, saya pun tidak perlu, sudah terang tidak mau bersuluhlah atas perkara ini. Dan ini lebih malang lagi kerana kita terus-terusan bermain dengan politik, dengan apa yang merupakan krisis hidup matinya rakyat kita dengan COVID ini. Dan
Dan juga sekaligus teman, dia melibatkan impak kepada ekonomi dan impak kepada gugatan demokrasi dan juga institusi-institusi penting dalam negara. So ini tidak boleh kita ambil mudah dan pertanggungjawaban mesti digunakan. Saya bukan dalam hal ini bukan saja nak berpolitik, tapi bukan saja kita, tetapi masyarakat dunia, dan kita dengar juga beberapa pandangan daripada pihak investor atau pelabur-pelabur antarabangsa juga memberikan kritikan kerana ia mencetuskan apa yang dikatakan sebagai risiko politik ataupun political risk of a nation, risiko politik dan pandangan politik terhadap sesebuah negara apabila ketidakstabilan itu terus-terusan berlaku begini, dan membuat darurat, mengisytiharkan darurat itu adalah paling tidak wajar dan paling tidak bertanggungjawab, Tuan.